Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa sunanul haji sab'un. Sunat haji 7. Jadi kalau ikut kitab kita ni, wajibat haji dia tulis 3 je. Kalau ikut masyhur dalam kitab ada 6, ada kitab sebut 5. 2 lagi yang tak disenarai dalam ni adalah ihram ada, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Satu lagi kalau dengan sebutan ialah melontar Jamratul Aqabah. Kitab kita ni dia sekali kan jumrah, melontar jumrah tu disebut, itu pun melontar jumrah yang 3 pada hari-hari tasyrik, disebut umum gitu. Dan dia tak memasukkan langsung bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Kalau ikut kedua-duanya ialah wajib haji. Dia akan sebut nanti dalam bab sunat ni. Yang ni yang kalau kita mengaji nak sebut gini, yang dia sebut senarai bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, itu termasuk dalam sunat-sunat haji. Kalau ikut dia termasuk wajib haji. Yang ni yang kata mengaji dia kena berguru. Dan nak faham tu kadang-kadang kitab walaupun masyhur pakai, ada juga kandungan kitab tu dia tak sebut mengikut apa yang jumhur, ada juga yang ulama sebut. Hak tu yang istilahnya kena berguru. Kalau berdasarkan kitab, baca kitab, pegang kitab ni kata sunat, kitab ni kata wajib, kelahi. Sebenarnya mana satu wajib, mana satu sunat, dah lihat dengan realiti. Dan dengan apa ulama dah buat keputusan dengan keseluruhan. Jadi yang tu yang asal nak sebut ialah mesti mengaji guru, talaki, dapat penyelesaian betul, baru dapat betul. Pasal kadang-kadang baca kitab pun baca, tapi ilmu dada tak ada, jadi salah agak kadang-kadang walaupun kitab tu betul. Okey, sikit bahasa-bahasa gitulah. Nak sebut tu pasal kitab kita ni disebut wajib haji 3 je, sedangkan ada lagi yang dia tak senarai. Antaranya melontar Jamratul Aqabah tu sendiri, antaranya ialah bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, juga bermalam di Mina. Dia tak senarai kan langsung dalam kitab ni. Baik, kalau ikut 3 tadi dia hanya sekadar sebut ihram di miqat, lepas tu melontar jamrah yang 3, lepas tu bercukur, lepas tu terus sunat. Jadi Muzdalifah tak ada, bermalam di Mina tak ada, melontar Jamratul Aqabah tak ada. Kalau ikut semua tu adalah antara wajib haji. Baik, kita tengok nanti syarah akan betulkan baliklah informasi tu. Jadi kalau kita sebut gini sikit, kenapa dia sebut macam ni ya? Kenapa tu kerana kena semak lah. Banyak perkara kena semak tu. Mungkin dia sebut tu nak test kita sebut 3 atau jalan ringkas, yang lain tu dah pandai dah tak payah sebut. Macam-macam perkara boleh ihtimal. Macam mana pun nak isi nak faham, bagi faham betul-betul lah. Baik, wa sunanul haji sab'un, sunat haji ada 7. Ahaduha, salah satu daripada sab'ah adalah al-ifradu, adalah mengifradkan haji. Maksudnya buat haji ifrad. Wa huwa, ifrad ni adalah taqdimul haji alal umrah, mendahulukan haji di atas umrah. Jadi dia nak bagi nak cerita, kalau ikut nak masuk dalam bab sunat ni, cerita bagaimana kaifiat sunat mengerjakan haji. Dan sunat ni pun disebut kaifiat sunat. Baik, macam mana contoh kata haji ifrad ni? Kalau takrif sekali lalu, dia beri dengan mendahulukan haji di atas umrah. Jadi dengan bahasa lain macam mana? Haji ifrad adalah menunggalkan haji dan umrah berasingan dan melaksanakan umrah selepas haji ataupun sebelum musim haji. Haji itu haji ifrad. Baik, contoh macam mana kata di takdim haj alal umrah bi'ain yuhrima awalan, dengan bahawa berihram ia seseorang muhrim, ia muridul haji, dia berihram awalan fil awal bil haji, dengan haji dia ihram miqatihi. Baik, selesai. Kemudian bila dia ihram haji, nanti dia masuk Mekah dengan niat haji lah.
Jadi berapa hari dia berihram tu, selagi dia masuk, selagi dia tak wukuf, selagi sejak dia masuk, maka dia akan berpantang lama. Kalau lama-lama lah tengok tempoh antara dia masuk dengan dia nak berwukuf itu. Jadi dia masuk dengan niat haji, jadi maksudnya dia buat haji. Baik, lepas tu waya furughu minhu, selesai seseorang muridul haji ni minhu minal haj, summa kemudian yakhruju min Makkah, dia keluar daripada Makkah ila adna hilli, kepada sedekat-dekat tempat tanah halal, fayuhrimu bil umrah, maka dia berihram dengan umrah. Pasal miqat makani bagi umrah mesti keluar ke tanah halal. Miqat makani bagi umrah mestilah keluar ke tanah halal. Miqat makani bagi umrah mestilah keluar ke tanah halal bagi orang yang duduk di Mekah. Wa ya'ti bi amaliha, dan mendatang seseorang dengan amalnya, amal umrah, walau baik, selesai. Jadi itulah sekali lalu takrifan haji ifrad. Ya. Jadi melaksanakan haji ifrad ni adalah sunat. Pasal satu, pertama dia bersusah sikit, tempoh masa kita berada dalam ihram pun panjang, dan afdalnya ialah dia tak kena dam. Dia tak kena bayar denda di atas pelaksanaan haji macam ni. Tambah kalau orang main-main perdombangan awal, kalau dia ni haji ifrad, memang akan terasa beban dan susahnya. Susah dan beban macam apa? Kena berpantang dengan macam mana kalau kita biasa belajar bab haji, ada muharramatul ihram, benda-benda yang diharamkan dalam masa ihram. Bau wangian, potong kuku, rambut, bulu, semuanya jaga jangan ada yang tercabut, yang ada tanggal, apatah lagi disengajakan cabut tanggal, pakai minyak wangi, benda berjahit bagi lelaki, tutup muka, sarung tangan bagi perempuan. Jadi semua-semua tu adalah menyebabkan jadi renyah, susah, beban sikit untuk memelihara perkara-perkara itu dalam kehidupan. Sedangkan benda tu kita dah biasa melaksanakannya. Satu dia afdal, sebut tahu wajah afdal tu. Jadi anda nak sebut kata kenapa dia afdal. Siap. Jadi haji ifrad ialah haji yang terbaik dalam pelaksanaan. Sekali lagi sebut apa dia haji ifrad. Asal makna ifrad tu menunggalkan perbuatan haji dan umrah dengan berasingan. Haji niat haji, umrah niat umrah. Haji umrah. Lepas tu dia masuk dengan melaksanakan haji dulu, dan umrah hanya dibuat selepas daripada haji, ataupun umrah yang saya sebut tambahan bahasa tadi, umrah dibuat sebelum daripada musim haji. Maksudnya dia buat bulan apa? Bulan Ramadan, bulan Syaban, bulan Rejab. Tak masuk lagi bulan haji. Tapi kalau buat bulan Syawal, lepas tu tahun tu juga pergi haji, walaupun terus buat niat haji, dia tak niat umrah pun. Haji tu ialah haji, bukan haji ifrad, namanya tamattu'. Haji tamattu'. Pasal apa? Pasal dia masuk dengan umrah dulu. Mara umrah dulu. Sama ada masuk umrah dulu, kerana dia dah buat umrah dalam bulan, saya sebut ini contoh bulan Syawal. Dalam bulan Syawal. Bulan Syawal adalah miqat makani bagi haji. Miqat makani. Miqat zaman ni, sorry. Kok lali gini. Terima kasih atas pembetulan tu. Okey, siap. Situ. Jadi falau akasalam yakun mufradan, kalau menterbalik ia seseorang muridul haji, maksudnya dia buat umrah dulu, masuk buat umrah dulu, dan dia buat umrah tu tanggung atas kira apa sipil yang telah sebut ulama, buat umrah tu dalam musim haji. Jadi musim haji ni mula bila? Syawal lah. 1 Syawal tarikh bermula, macam mana dah belajar hari tu. Bila masuk je Syawal, kalau ada umrah dibuat antara Syawal dengan Zulhijjah pada akan datang, maka walaupun bila dia buat haji tu, dia terus ihram haji, dia tak buat umrah pun, tapi ada bulan Syawal dia dah buat umrah sebelum tu. Hak tu dipanggil haji tamattu'. Bila tamattu' kena dam. Kalau Quran kata apa? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Siapa yang tamattu' haji ke umrah, famastaysara minal hadi, maksudnya lazim atas dia apa yang mudah untuk dibayar daripada binatang hadiah. Jadi hadiah ni sekurang-kurang kambing Maksudnya binatang yang boleh buat kurban, boleh, ataupun istilah Quran sebut binatang hadiyu. Hatta ya belughal hadiyu mahila, hadiyu.
Dipanggil binatang hadiu, binatang hadiah. Nah, hadiu di situ maksudnya mesti binatang yang menepati bab kurban akikah, dan bab ni bab tamattu' adalah kambing ekor. Siap. Jadi kalau dia agak salam yakun mufridan, dia bukanlah orang yang membuat haji ifrad. Mufrid itu aja. Lam yakun mufridan, afrada yufridu ifradan fahuwa mufrid. Jadi kalau dia terbalik kan, maksudnya buat umrah dulu lepas tu buat haji, dia bukan mufridan. Itu apa? Mutamatti'an. Bal huwa mutamatti'un. Bal mutamatti'an. Kalau huwa Allah mutamatti'un, bal mutamatti'an. Siap. Selesai haji itu adalah selesai tahallul sani. Baru buat umrah, ya. Kalau orang masa dia kan kita pakai ihram. Kalau nanti kita niatkan ada niatnya. Kalau dia salah niat tu, adakah boleh batal kita niat yang ada yang jadi yang ada perempuan itu dia orang niat umrah dia buat tamattu kan. Dia niat haji dan ihram tu. Di sana dia tawaf, dia panggil tawaf dulu pula. Dia tak ni, dia balik di hotel tak buka ni kan. Ada buka ihram lah. Dia tu. Ataupun dia boleh tukar tak balik niat dia. Hui. Kalau tersalah tu, salah niat. Ada setengah jadi Ustaz, saya ada dapat. Tidak niat dia tu. Dia niat haji, orang niat umrah dulu. Dia buat tamattu. Tu dia ni haji betul dia tukar. Tak tukar lah. Kita ada pakcik yang tu dengan hak dia lah. Yang tadi dikira haji qiran lah. Haji ifrad lah. Dia kata. Dia tak niat. Dia masa itu kata larang yang 13 tu. Lepas tu soalannya adakah boleh ditukar? Adakah boleh ditukar? Kira buat haji ni, dia bila dah niat dah syuruk masuk, dia takkan boleh dibatalkan melainkan dengan tahlul. Tu haji ni dia benda berat tu, bukan boleh main-main. Dia bukan macam sembahyang batal lah, boleh batal. Puasa pun puasa sekarang hari buka lah, boleh. Haji tak pasal, umrah pun tak pasal. Satu kalau kata dah ihram haji, lepas tu tak boleh pergi, macam mana? Cancel lah, tak pergi, tak boleh. Kepala otak ibadat hang punya. Buah pergi pasal kepala otak tu saja nak buat pasal gitu kan. Kalau dia tersilap niat, jadi dia kalau tersilap niat lepas tu dia badal kan dia. Faham tersilap badal? Macam kita usolli pada maghrib dah isyak lah. Usolli pada isyak. Sabqul qalam tu. Ni sabqul lisan. Terajak sebut, tersilap sebut. Hak tu boleh lah dibetulkan. Tu pun atas jalan badal lah. Tapi kalau kata dia memang kosotnya, pasal dia tak apa faham bab haji ifrad dengan tamattu' tu puncanya rasanya. Betul, bagus betul. Memang selalu jadi kita tu hak bodoh tu lah. Jadi sepatutnya orang ni umrah kan, dia ni haji. Jadi haji Kalau tersilap lah saya ingat ke sama ada pula sama. Yang ngaji kalau ilmu tak sempurna jangan buat lagi. Bahaya tu. Jadi kalau atas kaedah kata boleh ke tukar? Tak ada tukar. Telas. Kalau tukar macam mana nak buat? Tak ada mana boleh tukar. Dia bukan boleh batal-batal gitu. Kalau puasa boleh batal-batal. Maksudnya dia akan batal lah. Puasa tak nak puasa lah hari ni. Lepas tu kalau dia makan batal lah puasa. Pula tu macam mana? Ganti qada hari lain lah. Tapi haji, tengah-tengah haji, dah niat haji, lepas tu batal tak jadilah haji. Tak ada pasal. Kena buat habis. Jadi kalau duduk di Mekah kena buat habis. Kalau haji. Haji ya. Jadi itu rasanya. Jadi memang dia nisbah niat tu tak boleh tukar. Memang tak ada kaedah tukar niat. Selama saya dah belajar dalam bab haji, dia tak ada istilah niat tukar. Tak ada. Mula haji ifrad, lepas tu lambat lah buat haji tamattu' lah katanya. Ada pula. Tak ada pasal kaedah haji umrah ni dia ada disiplin macam tu. Dah niat, dah syuruk masuk, dia tak boleh keluar. Melainkan dengan tahlul. Dan tahlul pun siapkanlah perbuatan haji atau umrah tu. Itu kau. Baik. Jadi takrifan dia beri kepada ifrad tu, dan di sebaliknya dia kata lam yakun mufradan. Kalau yakun mufradan, istilah yang biasa dipakai ialah tamattu' lah. Tamattu'.
Di tamatuk dia tak termasuk dalam kaedah kaifiat sunat. Pasal kena dam. Bila kena dam maksudnya ada yang tak sempurna lah, tak perfect. Ya, sempurna lah bahasanya orang mula Melayu. Dari sudut pelaksanaan. Itu sah ke? Sah, masih sah. Tak sempurna tu maksudnya tak dapat pahala penuh. Kalau nisbah markah periksa tak dapat 100, tak dapat 95, tak dapat 90 ke atas. Bahkan apa? 60. 50. Jadi macam mana nak dapat grade A? Hang kena campur, bayar apa? Bayar apa? Bayar dam. Dan tamatuk. Dan tu kita kena ikut kan yang ditetap kita buat haji apa. Macam dibayar sendiri apa. Dari segi kaedah boleh wakil untuk bayar orang. Tapi Dan dia harga dia kata contohnya tahu haji kata 400 ya. Kita boleh dibayar sendiri kata 300. Favorite tingginya. Kalau ni kat orang ada yang kita naik apa. Boleh? Pasal yang wajib ialah bayar, bukan tabung haji. Dia memang tetap pasal dia sapu sama. Itu saja tambah-tambah tu. Ayat-ayat tu, ayat menghasut tu. Ya, memang pasal. Memanglah dia tetap tapi dia tak lah kan. Semua harga dia pun mesti ada sesuatu kat dia. Dari something there, you know. Pasal kalau kita urus sendiri, tanya kami apa. Kam sama dengan salah surial. Salah sumiyah. Riyal. Kifayah. رخيص جدا رخيص هكذا kata dia saman al-ghanam indana ghanam 400 tu dia kata dia masya-Allah wali jiddan apa sikitlah saya sebut bahasa itu kan. Nabi nak kata yang penting ialah dia diselesaikan atau ada masalah macam ni tak. Selalunya kalau saya dapat laporan dan soalan orang tanya belakang-belakang yang buat haji kemudian ni, dia tamu haji Syiah. Dia tanya, pakcik nak haji tamatuk ke haji kiran? Ke haji ifrat? Haji tamatuk. Tak apa, kami akan cabut RM500 contohlah kan. RM500 untuk bayar dam. Jadi kami akan uruskan. Dia masuk haji pun tak lagi. Kaedah dia macam mana? Dia bila dah sabit buat haji tamatuk, kena dam baru boleh wakil ke orang untuk orang buat. Ni haji pun dah lagi. Haji apa? Panggil surat pun dah lagi. Siap wakil lah bayar dan tamatuk. Dah pun tak kena lagi. Tu saya sebut masalah wakalah ni mesti faham isu tadi tu. Tak menikah lagi dia wakil siap lah. Wakil apa? Wakil cerai bini dah. Cerai bini. Tak menikah lagi. Tak sah pasal apa? Pasal dia bukan status suami. Ni ihram haji pun tak lagi, panggil surat pun tak lagi. Wakil siap dah bayar dah tamatuk. Ni masalah muamalat yang tabung haji walaupun nama tabung, dia memang tabung saja, tabung kan. Saja saya usik-usik itu. Dia memang tabung je, dia tak faham fiqh lah. Kalau saya bahasa itu. Pasal Malaysia punya muamalat ni, kalau tengok muamalat Malaysia banyak pasir. Balik semalam tengok apa? Ada wakaf korporat. Mana kat sini? Banner tu. Selalu duk tengok TV ada wakaf tunai. Tunai boleh wakaf. Bagi RM10 saya wakaf duit RM10. Mana ada wakaf tunai? Kapir pun boleh wakaf tu kata. Malaysia ni pasak teruk ah. Tambah pula rujuk kat Zaharuddin. Allah, pening. Saja saya nak sebut nama. Salah ni, Malaysia ni Zaharuddin wali besar wali songo dalam bab ekonomi. Padahal tengok Allah, tu keluar ayat, keluar pakej-pakej ekonomi ni tu. Kalau naik motor isi minyak, isi pinjam tapi isi minyak bagi penuh. Dia kata riba. Dia bukan riba, tu dipanggil ijarah fasid. Usaha akad pinjam tapi kena bayaran dengan minyak penuh. Bukan riba. Dia salah siapa? Pasal dia salah perkataan pinjam. Dia faham pinjam motor ni banyak macam pinjam duit. Pinjam duit, lepas tu RM10,000 bayar RM11,000, riba. Pinjam motor buah minyak, riba. Bodoh. Padahal pinjam duit tu bukan pinjam, itu hutang. Hutang RM10,000 bayar RM11,000, baru riba. Tapi pinjam RM10,000 bayar RM11,000, riba. Pinjam motor isi minyak, riba tak? Mak. Tergelincir dia, bodoh.
Ada WhatsApp itu duk sebar bab-bab tu. Dia kata kenyataan yang kita selalu lupa dan lalai. Ni ialah amalan ribawi. Bodoh ribawi, bengongi. Muka riba tu. Saja nak sebut. Mana yang batil dalam pasidnya itu. Tak faham. Minyak motor tak minyak surung. Pinjam motor tak buang minyak. Kalau tu surung. Apa sorang? Tolak tak kira. Tuan dia lah kena bagi. Tuan motor lah kena bagi minyak. Untung minyak. Lah dah dia pun bagi nak dapat untung. Untung tak mana? Untung nak pahala, pakailah. Tak dia dah buat tatawuk. Pinjam ni maksudnya bagi kerana Allah Taala yang tak minta apa-apa bayaran. Itulah pinjam. Apa matlamat? Nak dapat pahala. Jadi memanglah untung banyaklah dapat pahala. Kalau minta bayaran bukan pinjam namanya. Itu sewa. Ijarah. I'arah. Ni aduh nak riba lah katanya tu. Kelakar tu. Sikitlah bab-bab tu. Yang tu pun panjang umur nanti habis buat haji kita masuk amalat. Kita sekeh satu. Memang jumpa banyak-banyak. Kita punya muamalat ni memang teruk. Pasal itulah berapa orang yang ngaji buat muamalat. Orang yang duk cerita muamalat ni pun dia bukan pernah ngaji. Pasal pernah kerja kat bank muamalat. Dia tak pernah belajar. Saya berani bahasa yang itu. Dia tak pernah belajar buat muamalat. Pasal asas fiqh pun tak faham. Apatah lagi tak faham khilaf tu. Dia tak reti khilaf tak mana. Saja buat ayat-ayat tajam-tajam tu biar dia dengar di YouTube. Dia nak orang komen kan. Dalam komen kita dapat maklumat komen tu esok kita tahulah akal dia orang macam mana. Apa cerita tu Haji Ifrat dengan Tamattu tu asalnya ceritanya. Lepas tu dah melibatkan ke dam, tu yang melarat-melarat pergi dam situ tu. Jadi kaedah dam mesti dah sabit hukum barulah boleh ada wakil kita untuk kita suruh orang buat bagi pihak kita. Macam kita tak boleh puasa, lepas tu kena bayar fidyah puasa kan. Bila dah kena sabit bayar fidyah puasa baru boleh bayar fidyah. Yang ni nak puasa nanti yang kena fidyah bulan Ramadan. Bulan Syaban siap bayar dah. Cari berapa orang 3 bulan bagi miskin kita bagi duit fidyah siap. Pasal kita memang tak boleh puasa dah katanya. Dah bulan Ramadan tak masuk lagi. Kalau kaedah pun hari pertama dia jawab tak ada. Hari pertama boleh bayar dah untuk hari pertama. Itu je. Ni semayang pun kita ada 4 hari kerusun ni kita semayang siap-siap. Betul? Ada pun jamaah takdir dekat satu waktu je ke depan. Forward ke depan. Ini 4 harinya forward depan. Mana ada syariat apa ni? Sikitlah dengan bahasa-bahasa itu. Kita zaman ni banyak syariat baru. Kalau tengok satu sudut kadang-kadang dia kata ni Quran Sunnah puak-puak tu lah. Tapi tengok mana Quran Sunnah punah habis. Tak ada langsung berkaitan dengan bab-bab Quran Sunnah pun. Ada bab yang kadang-kadang nampak macam syadid Quran Sunnah. Mana hadis nah. Bila bab lain tak ada nah pun, ijtihad gila babi kalah pada mujtahid dulu tu. Musyarat boleh jamak. Mula saya sebut macam-macam. Cukup. Dah sebut dah itu. Okey, wasani at-talbiyatu. Yang kedua dalam bab sunat haji adalah membaca talbiyah. Talbiyah ni apa? Talbiyah tu labbaik Allahumma labbaik sampai akhirlah. Wa yusannul iksaru minha, dan diperbanyakkan memperbanyak minha, disunatkan memperbanyak minha daripada talbiyah fi dawamil ihram, pada sepanjang-panjang masa ihram. Sepanjang-panjang duduk ihram, maksudnya selagi tak bertahallul, selagi itulah disunatkan orang yang berihram haji atau umrah bertalbiyah. Okay. Satu, bila dia dah tahallul tak ada keutamaan talbiyah. Bahkan kalau musim haji, keutamaan pada dia takbir lah, dan takbir muqayyad. Cuma beza dia apa dia? Talbiyah dia mutlak. Maksudnya selagi kita dalam keadaan ihram, selagi itu talbiyah. Dan talbiyah apa? Mutlak.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Dia mutlak, maksudnya mutlak. Siang, malam, pagi, petang, atas kenderaan, luar kenderaan. Cuma janganlah dalam tandas weh. Sikit bahasa-bahasa begitu. Tambihun je tu menyambil. Itu mutlak. Tapi kalau kata dia dah tahallul awal dengan melontar Jamratul Aqabah, dia cukup dah tahallul awal, lepas tu macam mana? Afdal pada dia bukan talbiyah, tapi afdal pada dia ialah takbir raya muqayyad. Jadi habis semayang takbir, habis semayang takbir, habis semayang takbir. Bagi mereka dan bagi kita sama. Jadi atas bicara bab sunat tu, tentulah. Cuma kalau kita perhati nak, kita malam raya rajin nak takbir. Budak-budak je takbir kat masjid bergamai. Betul ke? Tuan-tuan ada tak? Sama tak? Bila malam raya ada budak-budak, ada orang kumpul 15-16 orang, bergamai sampai pukul 12, pukul 1 malam takbir. Orang ni tekong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Ada lagi suasana tu? Kalau ada bagus, pasal jadilah budak-budak pun takbir. Bapak budak takbir tak? Tak ada. Itu bila talbiyah tu esok sunat. Agak-agak ramai orang talbiyah. Dia ikut macam mana selalunya cuaca kita kat sini. Siapa rajin zikir, dia zikir lah. Siapa rajin takbir, takbir lah. Siapa yang ada dah amalan itu dengan amalan takbir dan zikir, insyaAllah dia akan rajin talbiyah. Kalau orang yang tak ada macam mana? Tak ada lah. Kalau yang jenis kaki rokok, dia duduk-duduk bukan takbir, bukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dia buat apa? Boleh rokok? Rokok tak? Kalau saja tunjuk style geram bagi puak-puak yang risau kodol tu kan. Siapa dia saya tak tahu lah. Lalu kemas lagi. Tu tengok gelagat tu. Puak ni duduk saja balut rokok lah. Pegang tasbih tak apa. Tak pegang tasbih, tak balut rokok, diam lagi bagus. Tapi bukan orang sini lah. Kalau orang sini ada padang dengan muka hang, kena kali. Berhenti lah. Baik, siap. Baik, wa yarfa'ur rajulu sautahu biha. Dan naklah mengangkat suara lelaki, sautahu, mengangkat oleh orang lelaki suaranya biha bitalbiyah. Walafzu ada lafaz talbiyah macam mana? Ini bunyi dia lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku. Wal mulka. Atau daripada hamda wa ni'mata. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Pasal apa berhenti kat mulk lah? Berhenti dekat mulk. Pasal sajak. Nak jaga bunyi-bunyi dia serupa kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, labbaik la syarika, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau ikut kita wakaf lah, boleh baca macam ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik la syarika lak, labbaik. Tapi banyaknya orang tak bunyi gitu lah. Kita bunyi gitu orang pelik lagi. Ni lagu apa pula? Ni lagu ras. Yang tu lagu Bayati kan. Tak tahu, saya tak pandai lagu tu. Entam je nama Bayati tu. Dia orang pun bukan tahu. Padang yang muka sama-sama bodoh. Okay. Itu lagu apa tu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mana ada lagu? Ada lagu ni. La innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, labbaik Allah. Mana? Tak ada lagunya. Itu lagu apa? Lagu kerah. Tak tahu lagu Saya tak pandai. Lagu apa tu? Rugby ke softball? Sajalah saya main bahasa lagu kan. Main bahasa lagu tak apa, tak ada masalah. Dengan main-main buat akidah. Okey. Kalau terjemah tu labbaik, apa dah labbaik? Kalau pergi kursus tabung haji, dia bagi terjemah apa? Labbaik. Aku sentiasa taat akan ikau. Bukan.
Macam mana dia jemaah? Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Kan? Tak tahu, tak saya kena kursus kan? Tak saya pergi. Labbaik Allah dia terjemahkan sebagai aku menyahut panggilanmu ya Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Kalau ikut bahasa Arab, labbaika tu bukan aku menyahut panggilanmu. Dia labbaika tu kalau bahasa Arab dia dengan huraian dia dengan mana? Inni muqimun ala ta'atika ba'da muddatan ba'da muddatin. Inni muqimun ala ta'atika.